Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ya alim alimna al-Quran. Allahumma ya alim alimna at-ta'wil. Allahumma ya alim alimna al-bayan. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Yang saya muliakan Al-Fadil Ustaz Fahmi selaku pengerusi majlis pada malam yang berbahagia ini, Ashabul Fadilah yang saya muliakan, Fadilatul Syekh Dr. Sahrul Azmi bin Haji Siddiq, Imam Utama ataupun Imam Satu Surau Al-Ja'far. Seterusnya mewakili pengurusi Surau Al-Ja'far dan juga Nazir Masjid Al-Amin, Teluk Panglima Garang. Betul ya? Ini kali pertama. Oh ya ke? Oh. Itulah saya datang ni risau juga ni sebab garang-garang semua depan saya. Inilah kali pertama saya hadir dan saya rasa terkejut tengok ramai veteran ni. Saya harap ramai ni boleh faham kot bahasa saya. Tadi Ustaz Fahmi sebut saya daripada Perlis, bukan daripada Perlis, saya daripada Pulau Pinang. Kan? Jadi orang Pulau Pinang, kan? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah saya ambil masa lebih kurang dalam 1 jam. Pukul 9 kita berhenti, boleh? Tengok pada tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan dah tidur dah, kepala pun dah sampai ke kapet, pukul 8.30 kita berhenti. Kan? Baik, kita bercakap mengenai Isra' wal Mi'raj. Memang seperti yang disebutkan Al-Fadil Ustaz Fahmi sebentar tadi, kalau di pondok-pondok, saya dulu saya belajar di pondok, antara dia saya belajar di Pondok Syekh, Pondok Ar-Rahmaniyah Syekh, Tuan Guru Haji Saleh Syekh, dan pernah juga di Fatani pun pernah. Kami akan membacakan kitab Kifayatul Muhtaj. Itu nama kitab tu, Kifayatul Muhtaj, karangan Syekh Daud Al-Fatani. Dia baca kitab Kifayatul Muhtaj tu berkenaan dengan Isra' wal Mi'raj. Banyak hari kami baca, daripada kulit ke kulit, satu-satu kami baca. Kitab dia nipis saja, tapi banyak hari kami baca. Dalam kitab tu menceritakan detail bagaimana peristiwa sebelum dan peristiwa yang sedang dan peristiwa yang selepas daripada Isra' wal Mi'raj. Macam-macam. Dalam tu cerita mengenai Sidratil Muntaha ni bagaimana, yang kata daun ataupun disebut sebagai sidrah itu bagaimana Nabi naik langit yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, siapa Nabi berjumpa, dan bagaimana perumpamaan itu. Yang tu baca dulu tuan-tuan sekalian. Kalau kita baca malam ni sampai dekat Nabi naik ke langit, lepas tu tak ada nak turun, kita balik lah. Kan? Sebab tu kita tak boleh hurai panjang sangat. Saya nak ambil orang kata pemahaman ayat saja. Cerita tentang Isra' wal Mi'raj ini, nombor 1, kita sebut tentang makna dulu. Ada orang kata Isra' Mi'raj ataupun macam kami sebelah utara tu, kalau ceramah macam ni, mereka tak panggil ceramah, mereka panggil baca Mi'raj, mereka panggil. Di sini wallahu alam lah. Kalau kata ramai-ramai ni ada apa? Ada baca Mi'raj. Baca Mi'raj, dia dekat-dekat dengan padang maksirat bunyi pun. Kan? Baca Mi'raj itu orang kampung dululah. Sebenarnya bukan baca Mi'raj, tetapi Mi'raj perkataan tu. Isra', tuan-tuan kena pegang makna Isra' adalah perjalanan pada waktu malam.
Kalau perjalanan pada waktu siang tidak disebut sebagai Isra. Itu satu. Mi'raj makna dia tangga, ataupun dalam bahasa orang putih ni dia kata lift. Kan kita naik lift itu Mi'raj. Berdiri Nabi SAW, dia berdiri di atas Mi'raj itu, dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau perjalanan di bumi ini disebut sebagai Mi'raj, Nabi naik ke atas disebut perjalanan di bumi disebut sebagai Isra, Nabi dinaikkan ke atas disebut sebagai Mi'raj. Okey, faham yang tu pun dah cukup dah. Dah boleh berhenti, dah boleh balik dah. Okey. Baik tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut tentang Isra' Mi'raj ini hanya dalam 2 surah. Satu disebut dalam surah Al-Isra' ataupun dikenali sebagai surah Bani Israel. Surah Al-Isra' ataupun surah Bani Israel, dia ada 111 ayat surah tu, dan dia dimulakan dengan perkataan Subhanalladzi asra. Ada perkataan asra di situ. Jadi itulah disebut sebagai surah Al-Isra ataupun surah Bani Israel. Bani Israel tu tidak tertulis dalam Quran, tetapi surah tu menceritakan tentang perihal Bani Israel dalam surah tu. Surah yang kedua pula adalah surah An-Najmi. Wan Najmi idza hawa, yang menceritakan bagaimana Nabi SAW dia nampak ataupun dia naik beserta dengan Jibril alaihi salam, kan, ila sidratil muntaha, apa semua dalam surah tu, 2 ayat tu. Dan peristiwa Isra' Mi'raj ini adalah di antara peristiwa-peristiwa yang pelik, yang mana peristiwa pelik ini bukan hanya peristiwa itu saja. Dalam Quran banyak peristiwa pelik, tetapi peristiwa Isra' Mi'raj ini dia banyak menjadi hujatan ataupun banyak diviralkan ataupun banyak orang mempertikaikan peristiwa ni. Bukan tekak orang Islam saja. Bukan tekak orang bukan Islam. Orang Islam sendiri pun pertikaikan. Betul tak betul peristiwa ni? Isra' Mi'raj ni betul tak betul? Orang Islam sendiri. Bukan orang Islam yang biasa, tetapi orang Islam yang ada background agama, ada ijazah, ada master, ada PhD, ada apa lagi lah pangkat-pangkat dia tu. Pertikaikan. Orientalis lagi pertikaikan lah peristiwa ni. Pasal apa? Kerana ini peristiwa pelik. Banyak peristiwa pelik yang lain tetapi tidak dipertikaikan. Kenapa? Kerana ada bukti. Antara dia Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang peristiwa pelik berlaku kepada Nabi Adam AS. Dalam surah An-Nisa, Tuhan kata, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, kamu semua dijadikan daripada satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha, daripada dialah dijadikan pasangan dia Hawa. Persoalan pelik dia tuan-tuan, siapa dia bapa kepada Nabi Adam dan ibu kepada Nabi Adam? Tidakkah benda tu benda pelik? Nabi Adam terus ada. Pelik lah. Sepatutnya kalau ikut logik, mesti ada mak dia, mesti ada ayah dia. Tapi benda tu tidak menjadi pertikaian. Pasal apa? Pasal Nabi Adam ada tak ada? Ada. Boleh faham tak sekalian? Ada Nabi Adam. Hawa begitu juga. Hawa juga. Wa khalaqa minha, daripada Nabi Adam dijadikan Hawa, zaujaha, pasangan dia. Hawa dijadikan daripada siapa? Siapakah ibu kepada Hawa? Siapakah ayah kepada Hawa? Dan perkara ni diterima oleh orang etis yang tak ada agama pun dia terima. Kata benda ni benda pelik. Lepas tu apa lagi benda pelik tuan-tuan sekalian? Allah Ta'ala menjadikan Naqatus Saleh, unta Nabi Saleh, yang keluar daripada batu. Mana mak unta? Mana ayah unta? Dia keluar daripada batu jadi unta. Pelik. Tetapi benda tu ada tak ada? Benda tu ada. Allah Ta'ala sebut dalam peristiwa penyembelihan Nabi Ismail AS, wa fadainahu bizibhin azim. Ketika mana Nabi Ibrahim dia nak sembelih Nabi Ismail, di saat itu Allah Ta'ala menggantikan bizibhin azim, dengan satu sembelihan yang besar, digantikan kibas kepada Nabi Allah Ibrahim, suruh sembelih. Kibas tu pun tak ada mak, tak ada ayah, Tuhan bagi macam tu, tiba-tiba ada. Pelik tak pelik tuan sekalian?
pelik. Tapi benda tu ada tak ada? Benda tu ada. Peristiwa Isra' Mi'raj yang orang duk petikai, yang orang duk kata, yang orang tak puas hati pasal apa? Pasal tak ada tanda kata terjadi benda tu. Sekurang-kurangnya Nabi Muhammad dah pi ke syurga. Ambil pilah bidadari syurga bawa turun mai ke atas dunia ni, barulah kita percaya. Betul tak betul tuan sekalian? Tuan-tuan pi ke Pulau Pinang, contoh macam tu. Kata saya pi Pulau Pinang tadi lepas asar, kata ni lepas maghrib saya dah sampai ke sini dah. Orang kata benda ni pelik. Tapi mesti ada bukti kata kamu pi Pulau Pinang. Apa dia? Bawa balik jeruk Pak Ali. Tak. Ataupun nasi kandak dia bawa balik mai. Dia kata tengok ni, bagus punya nasi kandak. Mana ada kuah taruh atas? Kata orang Pulau Pinang lah. Ni. Oh kita kata betul. Sebab ada bukti. Tapi Isra' Mi'raj ada bukti tak? Nabi Muhammad berjumpa, kotlah Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa. Ketika mana dia naik tu jumpa Nabi Musa, dia buat turun tungkat Nabi Musa, al-asa, tungkat Nabi Musa. Tungkat ni datang daripada Nabi Musa. Betul ya, Nabi Muhammad naik ke langit. Pasal apa? Pasal tungkat tu memang duduk dengan Nabi Musa di langit. Tapi ada tak ada? Tak ada. Maknanya benda ni pelik. So kalau benda ni pelik, macam mana kita nak faham tuan-tuan sekalian? Itu cerita dia. Kita faham menerusi ilmu. Sebab tu Allah Ta'ala menceritakan mula-mula ayat daripada surah Al-Isra'. Tuhan menggunakan kalimatut tanzih ataupun kalimatut tasbih, maha suci Allah, ataupun subhana. Subhana ni kita selalu sebut ketika mana kita nampak benda yang ta'ajub. Betul tak betul? Tuan-tuan nampak kilat kan, kemarin hujan kuat, katalah di Putrajaya ni kilat, ya Allah. Apa yang kita sebut? Subhanallah. Pasal apa? Pasal kilat tu tak ada siapa boleh buat kilat, hanya Allah Ta'ala saja yang boleh buat. Sebab tu Tuhan menggunakan mula-mula kalimah subhana, maha suci Allah. Asal daripada perkataan subhana itu adalah sabbaha ataupun sabiha. Maksud dia apa? Jauh. Jauh daripada apa ni Allah Ta'ala ni? Jauh daripada pandangan, tanggapan manusia ataupun daripada campur aduk pemikiran manusia dalam soal ataupun dalam kerja buat Isra' wal Mi'raj ini. Manusia jangan campur aduk. Yang ni cerita ni kerja Allah Ta'ala. Sebab tu perkataan subhanallah. Tuan-tuan tengok kambing kepala dua. Apa tuan-tuan sebut? Subhanallah. Maksud dia apa? Yang ni bukan kerja manusia, ni kerja Allah Ta'ala yang bagi jadi kambing kepala dua ni. Tuan-tuan tengok lembu boleh bercakap. Contoh macam tu lah. Dia kata haji, pergi ke surau kan malam ni, Allahu Akbar, Subhanallah. Pasal apa lembu boleh bercakap? Siapa yang ajak dia? Allah Ta'ala yang buat. Contoh macam tu. Lagi tuan-tuan kata ada sungguh pula. Lepas tu apa lagi tuan-tuan sekalian? Jadi benda-benda yang ta'ajub menyatakan bahawasanya Allah Ta'ala yang buat. Begitu juga peristiwa Isra' wal Mi'raj. Tuhan nak abang apa? Wahai manusia, cerita Isra' Mi'raj ni jangan langsung kamu campur aduk dengan pemikiran kamu. Jangan kamu anggap apa-apa. Kerana apa? Ini semua adalah kerja aku, iaitulah perbuatan aku, kuasa aku. Bila kuasa Allah Ta'ala, maknanya apa tuan-tuan? Nabi Muhammad nak pergi ke mana-mana sekalipun, kita pasti akan beriman kerana itu kerja Allah Ta'ala. Kita takkan pertikaikan lagi. Sebab itulah Isra' Mi'raj perlu ditinjau melalui ilmu. Dan dengan ilmu inilah yang mendatangkan iman. Iman ni maksud apa? Percaya kepada peristiwa ini. Dan benda inilah yang telah terlekat di hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bila Abu Jahal tanya dia, Abu Jahal ni tuan-tuan sekalian, dia ni memang jenis orang suka bangun subuh. Abu Jahal ni, dia bangun awal kan. Jadi kalau kita tak bangun subuh, kita ni lebih teruk daripada Abu Jahal. Betul. Abu Jahal ketika mana Nabi SAW sampai, Nabi sampai tak siang lagi, tapi Nabi duduk di Makkah waktu tu, perjalanan balik Nabi tu. Sambil Nabi duduk fikir ni, macam mana aku nak cerita kepada orang, kata semalam aku di Isra' dan aku di Mi'rajkan oleh Allah. Abu Jahal sudah lalu. Abu Jahal ni biasalah, dia adalah wartawan yang tidak ada lesen waktu tu. Dia tengok Nabi Muhammad, dia kata cantik. Dia kata Muhammad, hari ni ada cerita bagus ke? Maksud macam tu. Sebab Nabi ni maksud apa?
menyampaikan berita. Itu Nabi. Sebab tu surah An-Naba, apa makna surah An-Naba? Berita besar. Amma yatasaalun. An-Nabi menyampaikan berita. Ada saja cerita yang Nabi nak sampaikan. Abu Jahal sudah jumpa Nabi. Dia kata, ya Muhammad, hari ni tak ada cerita bagus-bagus ke? Sebab dia tanya tu pasal apa? Pasal dia nak bagi ataupun dia nak mengejek Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun orang betul yang kata Nabi Muhammad ni betul lurus. Dia pun tak pernah bersangka buruk kepada orang. Dia tak tahu kata yang Abu Jahal tanya itu sebenarnya untuk nak merosakkan Nabi Muhammad. Jadi bila dah tanya macam tu, Nabi Muhammad jawab lah pasal dia as-siddiq, dia benar, dia jujur, dia takkan pusing pergi kot lain. Kalau kita ada orang yang tanya kita tahu dia ni tanya ni memang nak kena kita ni, kita akan pusing pergi kot lain. Kan? Dia mai tanya kita, Haji, nak pergi mana? Pergi surau ke? Tu dia soalan tu. Kan? Kita kata, kalau kita jawab, pergi surau. Dia kata, pergi surau apa? Pergi bukan dengar ceramah pun, pergi tidur aja. Berkenal kita. Kan? Jadi bila orang tanya macam tu kat kita, kita tahu kata dia nak berkenal kita. Haji, pergi mana? Pergi surau ke? Dah nak pergi ke laut sangat, kita jawab. Pasal apa? Pasal pusing dia balik. Nabi Muhammad tidak begitu. Bila Abu Jahal tanya dia, Muhammad ada cerita tak? Nabi Muhammad kata apa? Ada cerita. Cerita apa? Semalam aku di Isra' dan aku di Mi'rajkan. Abu Jahal dengar Allahu Akbar. Yang ni sudah good news. Yang ni sudah berita bagus. Dia kata, Muhammad, kalau aku panggil semua orang di Mekah ni, mau tak mau kamu cerita kepada mereka macam mana kamu cerita kepada aku? Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pun kata, yang ni pun sudah bagus. Pasal apa? Pasal Nabi Muhammad dapat tauliah daripada Abu Jahal. Tiba-tiba dapat untuk nak ceramah kepada orang. Nabi Muhammad kata, Alhamdulillah, aku sanggup cerita. Abu Jahal ni dia seronok lah pasal cerita Isra' Mi'raj ni memang cerita tak masuk akal. Dan di saat itu Abu Jahal berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dia tanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, tu sahabat kamu Muhammad kata semalam dia diisra'kan ke Masjidil Aqsa, lepas tu naik pula di Mi'rajkan pula, lepas tu pagi ni dia dah turun dah. Kamu percaya tak percaya? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Andainya benda ini keluar daripada mulut Muhammad, satu dunia dia dipusingkan dalam satu malam pun aku percaya. Pasal apa tuan-tuan? Abu Bakar dia melihat melalui ilmu. Sebab bukan Muhammad berjalan sendiri, tetapi Allah yang membawa Nabi SAW. So tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok dengan ilmu, kita akan dapat faham bahawa berita ini ataupun cerita ini adalah benar dan mendatangkan keimanan kepada kita. Baik, itu perkataan subhana. Subhanalladzi, alladzi yang, tu maksud dia. Asra. Tadi saya sebut perkataan Isra' maksud dia perjalanan pada waktu malam. Okey? Tuan-tuan pegang yang tu. Asra' dalam asal perkataan as-sura, yang memperjalankan. Okey, yang memperjalankan. Kalau Nabi Muhammad dia berjalan sendiri, Allah Ta'ala takkan menggunakan perkataan asra, kerana asra itu memperjalankan. Kalau memperjalankan, sudah pasti ada yang membawa orang yang berjalan itu. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kata ilmu tu. So bila kita dengar macam tu, oh bukan Nabi Muhammad jalan sendiri. Kalau Nabi Muhammad jalan sendiri, kita pun tak percaya. Kita tak percaya kalau Nabi Muhammad jalan sendiri, tetapi Nabi Muhammad dibawa berjalan. Macam mana tuan-tuan duk dengar ceramah yang selalunya ustaz-ustaz duk sebut apa? Budak kecil umur 2 bulan boleh berjalan tak boleh berjalan? Tobat lahum tak boleh berjalan. Kan? Tiba-tiba mak dia sudah bawa dia pergi Putrajaya. Pi tadi lepas asar pergi Putrajaya, lepas tu lepas maghrib sudah sampai balik ke kampung kita ni. Kita pergi kata pula kat budak tu, kita kata apa? Budak ni contohlah kata nama tu Fahmi lah, contoh ada ustaz nama Fahmi ni. Fahmi, amboi Fahmi berjalan pergi ke Putrajaya. Nampak kita kata Fahmi berjalan ke? Ataupun kita kata amboi Fahmi seronoknya mak dia bawa pergi berjalan ke Putrajaya. Tak apa nak sedap ayat tu, betul tak? Amboi Fahmi berjalan ke Putrajaya, ni baru sampai. Lepas tu ada pula kita kata, dia berjalan dengan siapa? Ada orang tanya tak soalan tu? Pelik, takkan dia berjalan sendiri baru umur 2 bulan. Kita kata hang ni pun betul serba pembarih sangat. Dia berjalan tu maksud dia diperjalankan oleh ibu dia ataupun ayah dia, tu maksud dia. Tapi kita menggunakan perkataan apa?
Kita menggunakan dia berjalan sendiri, seolah-olah macam dia berjalan sendiri. Kita guna perkataan tu, tapi sebenarnya dia diperjalankan. Sama macam Nabi SAW. Bukan Nabi berjalan sendiri. Kalau Nabi berjalan sendiri, Abu Bakar pun tak percaya. Kalau Nabi berjalan sendiri, yang lain pun tak percaya. Tetapi Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, itu perkataan yang kedua. Saya ringkaskan. Pasal masa saya janji tuan-tuan pukul 9 saya nak undi. Betul tak, betul? Kalau pukul 12 mungkin saya boleh hurai lagi. Pukul 9 kita undi insya-Allah. Lepas tu asra, perkataan malam, berjalan pada waktu malam. Asra bi'abdihi, akan hambanya. Ba tu ba ma'ah. Ma'ah ni maksud ma'ahu, bersama dengan hamba dia. Kenapa Allah Ta'ala menggunakan perkataan hamba? Itu soalan dia tuan-tuan sekalian. Kenapa Allah Ta'ala tidak menggunakan perkataan bi Muhammadin? Boleh tak boleh? Boleh. Kenapa Allah Ta'ala tidak menggunakan perkataan bi nabiyyin? Subhanalladzi asra bi nabiyyin, nabi dia Muhammad, ataupun bi rasulihi. Kenapa tidak menggunakan perkataan tu? Kenapa tidak menggunakan perkataan bi ruhihi? Pasal apa? Kerana perkataan abdun itu yang pertama ada dua unsur. Satu jasmani, yang kedua rohani. Perjalanan Nabi itu, Nabi dibawa berjalan itu bukan hanya roh dia, tetapi jasmani dia ataupun lahiriah dia juga berjalan bersama. Kerana ada orang yang mempertikaikan, kata Nabi Muhammad, sebenarnya Nabi Muhammad pergi ke Masjidil Aqsa, naik bertemu dengan Allah, lepas tu jumpa dengan Nabi-Nabi yang terdahulu hanya dalam mimpi saja. Kalau dalam mimpi sudah pasti Allah Ta'ala sebut biruhihi, ruh. Betul tak betul? Kerana kita bermimpi ni, kita roh kita. Tuan-tuan tidur di rumah tapi mimpi pergi jumpa dengan Donald Trump. Betul tak betul? Kan kata kalau mimpi jumpa Donald Trump, benda tu tidak akan menjadi fitnah. Tuan-tuan kata, Allah Ustaz, minta maaf saya lambat sikit dengan ceramah Ustaz malam ni. Pasal apa? Saya baru balik daripada Washington. Dia tak? Jumpa Donald Trump tadi, dia ajak minum teh lepas asar tadi. Oh ya ke? Kita pun duk tengok dia ni atas bawah ada buku merah ke kat dia? Dia kata, tak, saya tidur tadi, saya mimpi. Kalau tidur tak ada masalah. Bukan kata jumpa Donald Trump. Hang mimpi lu duduk di Israel pun aku percaya. Tuan-tuan nampak tak? Maknanya Nabi Muhammad bukan menggunakan roh, tapi ada orang percaya kata Nabi Muhammad berjalan guna roh. Sedangkan perkataan abdun itu mencangkupi dua makna, iaitulah zahiriah dan juga jasmaniah dan juga lahiriah. Boleh faham tak sekalian? Maksud yang kedua, perkataan abdun juga hamba. Hamba ni maksud apa tuan-tuan? Inilah tingkatan yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa tuan-tuan? Hamba ni maksud apa? Hamba, kalau kita ada perasaan hamba ni tuan-tuan sekalian, kita akan dapat redha dan rahmat daripada Allah. Saya urai sikit lagi tuan-tuan. Dalam sejarah perhambaan, kalau hamba ni tuan dia pukul dia pun dia tak boleh lawan. Kalau hamba ni tuan dia bunuh dia pun tuan dia tidak bersalah. Pasal apa? Pasal hamba ni tak ada nilai apa di sisi tuan dia. Di sisi manusia tak ada nilai. Betul tak? Tuhan nak yang itulah baru yang dekat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita hamba tuan-tuan sekalian, kita nak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba ni, kita akan hilangkan semua sifat kemanusiaan yang ada pada diri kita. Maka di saat itulah kepala kita boleh tunduk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan nak solat, nak menyembah Allah, kita hadir sebagai hamba Allah. Kalau hadir sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan sekalian, semayang di belakang pun tak ada masalah, semayang di luar pun tak ada masalah, parking kat mana pun tak ada masalah. Pasal apa? Pasal kita menyedarkan diri kita sebagai apa? Aku hamba, bukan ada apa pun. Tapi kalau ada lagi sifat manusia dalam diri kita, kita semayang duduk di belakang pun nanti kita akan marah jawatan kuasa. Dia tak kenal ke aku ni bekas pegawai daerah sini ni. Sedangkan kita nak sembah Allah, kalau ada sifat takabur yang macam tu, jangan harap kita akan mendapat redha dan rahmat daripada Allah.
sehingga kita buang sifat kemanusiaan yang ada kat diri kita, sifat hamba tu yang Allah Ta'ala tunjuk di dalam Al-Quranul Karim. Dan inilah yang akan mendapat darjat di sisi Allah. Tuan-tuan, penghujung surah Al-Fajr kalau tak silap saya, Tuhan kata apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Siapa yang berasa diri dia hamba, jiwa dia akan tenang. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kalau orang kata kat kita, orang maki kita, orang umpat kita, orang fitnah kita, kalau kita rasa kita hamba, semua benda tu tak memberi kesan kepada kita. Betul tak betul? Kita kata, orang main abang kat kita, orang main cerita, Haji tahu tak, sebelah tu, rumah sebelah tu, jiran sebelah tu duk mengumpat Haji macam-macam. Kita kata apa? Allah, siapalah saya ni hamba Allah Ta'ala, hina di sisi Tuhan. Selesai. Betul tak sekarang? Itu perkataan tu. Kita akan mendapat mutmainnah. Tuhan kata kalau orang yang menjadi hamba, dia akan mendapat ketenangan. Satu. Yang kedua apa? Allah Ta'ala duk panggil dia selalu, mai kembali kepada aku, irji'i ila rabbiki, marilah datang kepada Tuhan kamu, ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bila datang kepada Tuhan kamu ini, kamu akan datang dalam keadaan redha dan kamu diredai oleh Allah. Kalau ada sifat hamba, kita akan mencari redha Allah dan kita akan mendapat keredaan daripada Allah. Tadi imam kita ada baca doa, Allahumma inna nas'aluka redhaka wal jannah. Tuan-tuan lupa ke tuan-tuan amin tadi? Nampak macam lupa dah doa tu. Amin saja, kami ikutlah tu imam nak baca apa, bacalah, janji kami amin sudah. Kan? Tengok-tengok tu imam baca, so nikah seorang lagi. Kita pula pergi amin, dia menikah semua lepas ni. Contoh-contoh macam tu lah. Allahumma inna nas'aluka redhaka. Nombor satu, redha Allah Ta'ala. Kedua, baru syurga. Kalau Tuhan bagi syurga kat kita, tapi redha Allah Ta'ala tak bagi kepada kita, boleh tak duduk dalam syurga? Tak boleh. Saya buat perumpamaan macam ni tuan-tuan sekalian. Sekali tuan-tuan balik, tuan-tuan boleh faham bahasa saya lah. Tuan-tuan balik ke rumah sekali, isteri tuan-tuan tengah duduk tengok TV waktu tu, contoh lah, sebab tak bawa main bini hari ni. Bila balik-balik rumah, dia kata kat isteri dia kata yang lah kot, kan, orang panglima garang ni memang dia panggil yang, kan, walaupun di luar panglima, tapi di rumah tak beraya panglima, ada panglima lagi kuat dia apa. Kan, contoh kita minta maaf atau marah kat saya, okay, tak panggil dah lepas ni ustaz ni. Balik-balik rumah tuan-tuan sekalian, abang kat isteri, cerita kat isteri, kata hidang nasi saya nak makan. Bini marah kat kita tuan-tuan, bini marah. Bini kata, apalah abang ni, doktor dah pesan jangan makan malam, perut abang pun dah makin besar, darah pun dah mula tinggi, jantung pun dah mula duk main dah penyakit jantung, dah kencing manis, malam-malam tak payah minum air masak, lepas tu makan buah apple hijau, cukup lah. Bini kata macam tu. Kita kata aku tak boleh, aku lapar ni. Tapi bini dah, oleh kerana kita nak nasi, bini masuk ke dapur, dia ambil nasi, dia bubuh nasi dalam pinggan, bunyi beram-beram dengan dia duk ceramah macam-macam kat kita. Lepas tu dia letak atas meja, makan. Dia kata nak sangat. Dia bagi tak kita makan? Bagi, tapi dia redha dah kat kita. Tak redha, tuan-tuan boleh makan tak? Tuan-tuan makan pula, sedap pula dengar ceramah, kuat sikit ceramah tu. Ada kalau tu, tobatlah dah. Tidak. Kata hang ceramah dah sikit, aku lama tak dengar ni, tanyalah ustazah ni, kita pula makan bagus. Memang buta perut kalau jenis macam tu. Tak boleh, tak ada redha. Tapi kalau dia redha dekat kita, Allahu Akbar, sampai di rumah dia tolong buka pintu mai kat kita, pegang tangan kita, tarik kita pergi ke dapur. Kita kata pasal apa ni? Redha punya pasal abang, kan? Sampai di dapur, dia tarik kerusi, dia pegang bau kita, dia letak kita atas kerusi, lepas tu dia ambil kain ni, dia sapu, dia ikat sampai terjelek lidah kita ni, borok jelek. Dia kata abang duk sat, dia ambil lauk apa semua, dia letak ke abang makan, lepas tu dia letak kepala dia lepas tu kat kita. Tuan-tuan boleh makan tak boleh makan? Mesti boleh. Mungkin tertelan dengan pinggan lagi, makan pinggan pergi mana? Duduk dalam perut dah. Pasal apa? Redha punya pasal. Tuan-tuan nampak tak?
Kalau dapat syurga tapi redha tak dapat nak buat apa. Dan benda inilah yang diminta oleh Rabi'atul Adawiyah. Dia ni satu tokoh zuhdiyah, satu tokoh tokoh ahli sufi perempuan yang dia minta kepada Allah, ya Allah, kurniakan kepada aku syurgamu dan redha-Mu ya Allah. Andainya Engkau tidak redha kepada aku, kurniakan api neraka kamu kepada aku dan dalam keadaan redha kamu kepada aku. Berani doa tu kalau saya baca saat kita tu amin. Saya baca, ya Allah, kurniakan neraka-Mu kepadaku ya Allah, kepada kami ya Allah. Agak-agak tuan-tuan nak amin dah. Dia kata jangan doa amin, masuk neraka sungguh mampu kita. Allahu Akbar, tabarakallah. Redha. Siapa yang redha? Hamba Allah Ta'ala redha kepada dia. Irji'i, kembalilah kamu ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, wahai hambaku, masuklah kamu ke dalam syurga. Wadkhuli jannati, masuklah kamu dalam syurga, wahai hambaku. Sebab tu Tuhan guna perkataan hamba. Perkataan hamba juga. Macam mana nak jadi hamba Allah, Ustaz? Ada 3 kriteria hamba Allah. Yang pertama, kita ni kepunyaan Allah. Kita kepunyaan Allah. Yang kedua, apa yang ada pada diri kita adalah kepunyaan Allah. Tu. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, kita akan buat apa yang Allah Ta'ala suruh, kita akan tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Itulah hamba, sistem hamba kepada Tuhan dia. Hamba ni walaupun dia ada lembu, dia ada apa, tapi oleh kerana dia hamba, Tuhan dia akan ambil semua harta hang aku punya. Tuhan dia kata, memang dia tak boleh nak petikai apa lah. Kalau ada sifat hamba atas dunia ni kepada diri kita, tuan-tuan sekalian, maka kita akan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ni yang kita minta ni. Sebab tu nafsu ni dia ada macam-macam. Disebut sebagai nafsul mutmainnah, ada nafsul mardiyah. Kita nak dapat yang tu. Jadi berdoa banyak-banyak kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Tuhan sebut, tuan-tuan faham lah? Subhanalladzi asra. Okey, subhanalladzi asra bi'abdihi. Sebelum tu, lepas daripada asra bi'abdihi, menjalankan hamba dia, maknanya Nabi Muhammad pergi dengan roh dan juga jasad. Selesai. Ayat yang lain Allah Ta'ala cerita kepada Nabi Muhammad, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Muhammad, apa yang kami tunjukkan kepada kamu ini akan menjadi fitnah kepada manusia. Itu tanda yang kedua. Kata Nabi Muhammad, berjalan ataupun diperjalankan menggunakan roh dan juga jasad. Bila Nabi Muhammad cerita kepada orang jadi fitnah. Fitnah ni maksud apa? Orang tidak percaya. Dia akan menjadi satu fenomena. Orang akan kata Muhammad ini berbohong. Kalau orang dia melihat dalam keadaan tidak ada ilmu. Kalau dia melihat dalam keadaan ada ilmu, maka dia akan percaya dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya ayat tu. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Betul tak perkataan tu? Lailan. Lailan ni zarf zaman, iaitulah waktu. Tuan-tuan, saya sebut kepada tuan-tuan tadi, asra tu makna apa? Perjalanan pada waktu malam. Pasal apa Allah Ta'ala letakkan pula perkataan Laila pada waktu malam untuk kali kedua? Betul tak tuan sekalian? Macam kita bercakap lah, kata haji nak pi musafir Pulau Pinang pukul berapa? Kita kata saya nak bermusafir di Pulau Pinang selepas Isya pada waktu malam. Ada sebut macam tu lah. Kalau kita sebut selepas Isya, orang akan kata lepas Isya tu siang ke malam? Malam, tuan-tuan sekalian. Sebab apa nak guna lagi perkataan saya akan bermusafir ke Pulau Pinang selepas Isya dan pada waktu malam? Depa kata tu haji ni ahli falsafah mana ni? Nampak tak? Dalam ayat ni menceritakan sebegitu. Maha suci Allah yang memperjalankan akan hamba dia pada waktu malam. Pada waktu malam, Laila. Ada perkataan Laila pula di situ. Pasal apa? Menurut mufassir, antara dia Profesor Dr. Quraish Shihab, kenapa Tuhan meletakkan perkataan Lailan ataupun Zaraf di situ? Pasal apa?
Kerana untuk menghadkan bahawasanya perjalanan itu bukan satu malam, bukan setengah daripada malam, tetapi sekelumit daripada malam perjalanan itu terjadi. Boleh faham tuan? Sekelumit itu maksud apa? Sebentar saja benda tu. Sehingga kan ada riwayat, tapi riwayat ini didhaifkan oleh beberapa para ulama. Nabi ini ketika mana ada beberapa tempat yang Nabi di Isra' dan di Mi'rajkan, antara ada di rumah Ummu Hani. Ummu Hani, tuan-tuan sekalian, rumah Ummu Hani. Ummu Hani ni siapa dia? Dia ni kak kepada Abi Talib, kak kepada Ali, dan dia anak kepada Abi Talib. Nabi duduk di situ. Ada ulama lain kata Nabi di Isra'kan ketika itu Nabi duduk dekat dengan Mekah, dekat dengan Kaabah. Jadi bila Nabi balik daripada Nabi di Mi'rajkan, Nabi pergi pegang tempat yang dia duduk sebelum dia dibawa oleh malaikat tadi. Nabi masih lagi merasa kepanasan tempat duduk dia. Maknanya perjalanan tu lama ataupun sebentar? Sebentar. Macam saya duduk atas kerusi ni, tuan-tuan sekalian, saya bangun pergi bilik ayam, saya balik main, saya pegang-pegang kerusi ni, panas ke sejuk? Kalau rasa panas, maknanya saya kencing tak banyak. Kalau saya balik ni sejuk, rupanya dengan berak-berak apa semua dalam tu. Faham tak tuan sekalian? Sebab itu perkataan Laila tu. Sebab tu nak kena melihat daripada segi ilmu dan beriman kepada Allah. Kita kata, ustaz takkan sat je ustaz. Tuan-tuan, bagaimana kita lihat kepada sirah, bagaimana peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, ketika mana manusia dia sedang berdialog dengan jin Ifrit yang ingin membawa istana Balqis. Kan cerita dia macam tu. Jin Ifrit kata apa? Sekelumit mata kamu ni, kamu tak sempat bangun, aku dah bawa mai dah. Yang kata apa, istana tu. Tiba-tiba manusia kata apa? Kalau kamu ni, kamu tak dan pejam mata, tak sempat nak buka mata, istana tu akan ada depan ni. Siapa yang bawa ni tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Nabi Sulaiman itulah Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan Raja Balqis itulah Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Tuhan Nabi Muhammad itulah Tuhan kita pada hari ini. Maknanya percaya tak percaya tuan-tuan? Percaya kalau berdasarkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Boleh nak? Baik. Selesai perkataan Laila. Laila ni maksud dia malam. Ramai anak tuan-tuan buah nama anak Laila, baguslah. Cuma jangan buah nama Majnun sudah lepas tu. Ada juga pasal duk tengok cerita Hindustan banyak sangat. Dia duk tengok cerita cinta Taj Mahal punya pasal dia dapat anak kembang 2 orang. Hak perempuan dia buah nama Laila, hak lelaki pun nama Majnun. Kacau. Laila Majnun. Tuan-tuan tahu makna Majnun apa dah? Junun ni maksud apa? Gila. Dan ni satu doa. Dah kita dah terlajar ni, saya pesan kepada tuan-tuan. Kan kita duk baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal junun wal juzam. Apa tu? Wa min sayyi minal sayyi asqam, apa semua doa tu. Amalkan doa tu. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dia kata apa tuan-tuan sekalian? Syekh Idris Al-Marbawi dalam Baru Mazi pun ada sebut doa mengelakkan daripada nyanyuk. Sama ada di sini perkataan kami di sana ada kata nyanyuk, di sini nyanyuk juga kan? Nyanyuk lah. Lepas tu nak buat perkataan apa lagi? Nyanyuk ni apa tuan sekalian? Dia jadi bila wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ta'qilun. Allah Taala sebut dalam surah Yasin tu. Bila umur manusia itu makin lama makin panjang, kami akan nunakkishu fil khalq. Kami akan jadikan mereka seperti mana budak-budak. Kan bila umur terlampau tua. Sebab tu kita jangan minta ke Allah Ta'ala umur panjang sangat. Minta, ya Allah panjangkanlah wattawil umurana, ya Allah panjangkanlah umur aku. Tanya tengok haji nak umur banyak mana? Kalau boleh takat 90 tu kira okey. 90 tuan sekalian. Ada lagi karut minta, kalau boleh 150 syong saya. Umur sampai 150. Kalau 150, Allahu akbar. Jalan masa bewak lah waktu tu. Betul bewak. Tak usahlah minta panjang-panjang sangat, dia jadi fitnah kat orang, tak usah. Kan? Jadi apa tuan-tuan sekalian? Bila umur pun panjang, otak kita akan jadi macam budak-budak. So banyak-banyak baca Allahumma inni a'udzubika minal junun. Ya Allah, aku minta lindung daripada nyanyuk dan juga gila, junun ni. Tuan, dia kemai ni, umur ni. Saya pun tak terlepas daripada benda ni. Kan dia kemai.
Kita akan fikir bila dah umur cakap seorang-seorang, kadang-kadang bercakap dengan motor. Lah pun duk jadi dah macam tu. Habis-habis basuh kereta dia duk sandang di pokok nyok lagu tu, duk tengok kereta satgi dia buat macam tu, kereta dia ada kalih, tengok kau ni. Yang tu yang bini cukup meluat noh. Bini kata Tok Leban ni buat dah. Kan kita basuh kereta 2 jam, tengok kereta pun 2 jam. Dia kata kalau bos spoiler ni nampak kemai, oh dia jadi macam tu. Basuh motor pun macam tu juga. Lah kali pergi sembang dengan motor, aku jaga kamu, kamu jaga aku ya. Bini kata, "Hai, gila dah." Allah. Jadi minta doa, Allahumma inni a'udzubika minal junun perkataan tu, okey? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan letak nama anak majnun. Satu lagi, jangan letak nama anak malaun. Sini panggil malaun juga ke? Ada ayat no? Kami di belah-belah utara tu lagu tu. Oh tu main dah malaun tu. Malaun tu disebut. Malaun ni maksud dia yang dilaknat. Malaun, la'ana yang dilaknat. Kita pergi panggil pula tu malaun tu main. Memang duk kena laknat lain-lain kali mati dalam tong sampah. Pasal apa? Pasal duk kena laknat dengan orang. So jangan guna perkataan tu. Boleh tak? Hak bagui-bagui kita tak guna. Perkataan Mahmud bagus lah tu. Mahmud ni maksud apa? Yang dipuji. Tapi tuan-tuan panggil apa? Mudnya. Ni sakit kaki nak urut di mana? Ha, pergi urut dekat Haji Mud. Haji Mud. Tuan-tuan tahu mud ni makna apa? Mud ni kalau dalam bahasa Arab, dia digunakan untuk nak menimbang dan juga nak bagi bayang apa? Bayang fidyah tu. Satu bekeh, satu mud ataupun disebut sebagai satu mangkuk. Jadi kalau panggil tuan-tuan panggil Pak Lang Mud, Tok Mud, maknanya tok mangkuk. Bila dia bawa mangkuk, kita kata hayun. Itulah mangkuk hayun. Tu nama tu cukup penting tuan sekalian. Amboi, nama dah cantik Mahmud lah. Duk panggil Mud, buat apa? Kan Allahu Akbar tabarakallah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ada 10 minit lagi. Kemudian Allah Taala sebut minal masjid. Tu perkataan tu. Masjid ni maksud apa tuan-tuan? Maksud dia tempat sujud. Masjid ataupun dalam bahasa Arab dia kata ma'bad. Ma'bad ni tempat sembah, tempat kita beramal ibadah. Kenapa Allah Ta'ala menggunakan perkataan masjid? Pasal apa tak guna perkataan yang lain? Amal ibadah kita ni sujud saja ke? Bukan. Kalau sujud saja bolehlah guna perkataan masjid. Pasal asal pada perkataan ismul makan ataupun isim tempat itu, masjid tu tempat sujud. Betul tak betul? Kita ada tak tempat berdiri? Semayang kita berdiri ada tak? Ada. Kenapa tidak? Diri dalam bahasa Arab dia kata qiyam ataupun qam, berdirilah kamu. Kalau kata tempat berdiri disebut sebagai maqam. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, maqam Ibrahim dekat dengan apa nama Kaabah tu, yang tu bukan makam kubur yang kita kata tu, itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Sebab tu disebut sebagai makam. Pasal apa? Di sini tidak disebut sebagai makam. Kan orang berkata, Ustaz malam ni ceramah di mana? Ceramah di Makam Al-Ja'far. Mesti sebut Masjid Al-Ja'far. Betul tak betul kan? Kalau sebut makam, apa salahnya? Bukan dia makam tu kubur Ustaz. Tak, makam tu tempat berdiri. Duduk dalam sembahyang ada tak duduk? Duduk dalam perkataan Arab dia kata apa? Jalasa. Kalau dia jadi tempat duduk disebut sebagai majlis. Pasal apa surau kita tak sebut sebagai majlis? Pasal dalam sembahyang pun ada majlis. Lepas tu apa lagi tuan-tuan? Rukuk. Dalam perkataan bahasa Arab disebut sebagai raka'ah. Kalau tempat rukuk disebut sebagai marka'. Mim raka'ah, marka'. Itu kena sebut elok. Kalau belah utara dia panggil mangka'. Mangkak lalu apa nama buah derian keras itu dia kata mangkak. Tapi yang tu pun kalau jenis-jenis malaun ni pun orang panggil mangkak ya. Kata tu mangkak tu mai dah. Mangkak tu mai dah kan. Tu selalu sebut perkataan tu tak elok, tuan-tuan jangan ambil tu. Ambil hak elok sudahlah saya malam ni. Sayangnya kita ceramah ni hak banyak hak elok kita ceramah, hak tak elok dia ambil. Kan? Jumpa Ustaz Babi, Ustaz mangkak semalam duduk di mana? Ustaz mangkak bagi kat saya. Kacau juga. Okey, baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Masjid. Pasal apa guna perkataan masjid? Kerana sujud. Apa makna sujud tuan-tuan? Sujud ni makna dia yang pertama sekali tunduk, patuh, taat dan juga sifat kebersamaan.
Betul tak? Tuan-tuan apa keturunan sekalipun, panglima ke, pahlawan ke, keturunan sultan ke, raja ke, tuan-tuan letak dari tuan-tuan dimulia di tempat yang kita pijak. Betul tak? Semua orang sama aja. Mana ada orang beza-beza. Kata ustaz, saya ni keturunan bagus ustaz, jadi saya nak kena sujud atas kerusi je dah lah. Tak ada. Saya nak kena sujud atas meja. Pasal apa? Keturunan ayah saya bangsawan dulu ustaz. Tak ada. Hang siapa pun, hang tetap sujud di tempat yang sama. Pasal apa? Masjid itu adalah tempat semuanya sama. Tidak ada sifat ananiah, sifat keakuan itu tidak ada. Tetapi sifat jamaah kebersamaan itu ada. Kerana tu Allah Ta'ala sebut perkataan masjid. Masuk dalam masjid, kita semua sama. Warna apa pun tak kira. Masuk dalam masjid, warna semua sama. Masuk dalam masjid, bendera semua sama. Masuk dalam masjid, akidah semua sama. Tidak ada beza-beza, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah dia tak boleh. Kalau masjid ni kita nak guna atas diri kita. Sebab tu Tuhan kata, wa annal masajida lillah. Ketahuilah, masjid-masjid tempat kamu sujud itu Allah Ta'ala yang punya. Fala tad'u ma'allahi ilahan. Janganlah kamu berdakwah ataupun jangan kamu nak jadikan masjid itu hak milik seseorang. Tak boleh. Boleh faham tuan sekalian? Bukan milik jawatan kuasa. Jawatan kuasa ni sampai waktu dia pergi lah, ganti orang lain pula. Bukan milik tok imam, bukan milik pengurusi, bukan milik siapa-siapa, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai masa mereka akan pergi, maksud dia apa? Orang lain pula berganti dia apa? Siapa punya masjid? Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan pegang macam tu, tak puas hati kat jawatan kuasa pun, maknanya tuan-tuan tetap akan hadir ke masjid. Pasal apa? Kerana aku hadir bukan kerana jawatan kuasa, tetapi kerana Allah. Masjid itu Allah Ta'ala yang punya. Boleh faham tuan sekalian? Siapa saya sebut jawatan kuasa tu nampak macam duk jegil mata kat saya? Siapa? Hai, tak puas hati mak. Jangan kena tahu tu. Saya tak tahu, tak ada siapa duk cerita apa-apa kan? Kita kadang macam tu tuan sekalian. Betul tak? Tak puas hati kat kawan tu, tak puas hati kat Tok Siak, tak puas hati kat Tok Bilal, tak puas hati kat Tok Imam, tak puas hati kat pengurusi, tak puas hati, tak opi masjid tu. Rugi tak rugi? Yang hantar pergi tu rumah Allah, bukan rumah mereka. Mereka bukan tidur di situ. Lainlah jawatan kuasa masjid pakai buat bilik dalam surau ni seorang satu, mereka tidur di sini. Mereka buat tak buat? Ustaz ni, mulut ni lagi tak balik kot. Amboi buat cakap pandai pula. Kan? Allahu Akbar, tabarakallah. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tuan-tuan, saya cuba nak kompreskan ni. Sebab janji pukul 9. Baik. Allah Ta'ala sebut Masjidil Haram. Al-Haram ni maksud apa tuan-tuan? Haram ni maksud dia adalah dihormati. Di mana Al-Haram itu, iaitu di Makkah Al-Mukarramah. Makkah tu disebut sebagai Al-Haram. Boleh faham? Tuan-tuan kalau pergi ke sana, jangan tuan-tuan terkejut. Teksi akan turun-turun, kita turun daripada maktab kita, haram, kita kata dia ni panggil aku haram, aku tak mau dia kata. Tapi wallahu alam, saya tak tahulah sama ada tapi ada budak-budak saya tak mau sebutlah benda ni. Kan asal muasal perkataan haram, satu lagi apa dia? Tuan-tuan sebut, bukan saya sebut kan? Yang tu orang lah, orang kata Judah, asal daripada Judah ni mana tuan-tuan sekalian? Judah ni iaitu daripada tempat kita turun, matar, tempat kita turun, lapangan terbang tu. Ada orang yang turun di, kita sebut sebagai Jeddah. Jadi perkataan tu lah orang yang pergi haji bawa balik yang tu, bukan bawa balik hak bagus, kadang-kadang bawa balik duk atas kapal terbang, haram, hak tu sebut macam tu. Jadi sampailah kepada kita di sini perkataan yang sama kita dah sebut itu. Kacau sungguh lah kan. Maksud dia Al-Haram itu maksud apa? Yang dihormati. Baik, di mana? Masjid. Satu, Allah Ta'ala sebut ilal masjidil aqsa, di masjid yang jauh. Masjidil Haram ke masjid yang jauh. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Tuan-tuan, apa hikmah dia yang kata masjid ke masjid? Masjidil Aqsa saya sebut sikit kepada tuan-tuan sekalian, sebab intipati kita yang tu antara dia. Kenapa kita patut mempertahankan Masjidil Aqsa? Kenapa kita patut mempertahankan masjid? Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestin. Masjidil Aqsa ni tuan-tuan, yang pertama sekali kita tahu bahawasanya dia merupakan tempat yang disebut sebagai tempat pilihan Allah Ta'ala. Tuan-tuan sebut tadi kan, Asra, Allah Ta'ala yang bawa Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang pergi. Nabi Muhammad tak pilih pun.
Jibril, kita nak pergi mana ni? Kita nak pergi jumpa Allah. Okey Jibril, lalu kok Masjid Al-Aqsa tu, kita lama tak pernah tengok masjid tu. Adakah Nabi Muhammad minta request? Tak ada, Allah Ta'ala yang bawa. Baik. Jadi yang pertama, tempat itu adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang kedua, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala bawa Nabi Muhammad untuk pergi ke Masjidil Aqsa itu di Palestin itu juga kerana untuk nak menyatakan tentang kebenaran Isra' wal Mi'raj. Pasal apa? Ketika mana Nabi Muhammad balik pergi cerita kepada kaum dia, kata semalam aku diisra'kan daripada Mekah ke Masjidil Aqsa. Apa yang mereka jawab? Mereka kata, sif lana ya Muhammad, kalau betul kamu pergi ke Masjidil Aqsa di Palestin, sifatkan kepada kami macam mana bentuk Palestin, macam mana bentuk Masjidil Aqsa. Boleh faham tuan sekalian? Yang pertama, jadi Nabi Muhammad pun dia berasa berat sangat waktu tu, sehingga Allah Ta'ala menghadirkan satu gambaran di fikiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad duk boleh sebut tempat ni, tiang ni banyak macam ni, dinding dia macam ni. Mereka kata betul, mereka kata. Nampak tuan sekalian? Dan yang kedua, pasal apa? Kerana Al-Aqsa ataupun Palestin adalah tempat yang selalu orang Arab rajin pergi. Orang Arab rajin pergi sana. Kalau pergi sana tuan-tuan sekalian, dia akan jadi satu kemegahan. Jadi megah. Macam tuan-tuan lah, kalau di Selangor ni tak mana tempat yang tuan-tuan rasa hebat? Sunway Lagoon dah. Dah no, tak tahu lah kat mana. Macam kita Pulau Pinang lah. Pulau Pinang ni kalau tak pergi Bukit Bendera, contohnya tu lah. Kan bila tuan-tuan pergi berjalan di Pulau Pinang, orang tanya, Haji Bukit Bendera pergi tak? Tak pergi. Allah Haji, kalau tak pergi Bukit Bendera macam tak pergi Pulau Pinang. Betul tak betul tak sekalian? Macam tu lah. Macam kita pergi Mekah lah. Kalau pergi Mekah tu, tiba-tiba kacang cerdik kita tak beli, sopang kan tak pergi Mekah. Padahal kacang cerdik itu tuan-tuan sekalian di Malaysia pun belum. Betul tak? Dia pergi beli di sana. Dia kata ni kacang cerdik ni beli di Mekah. Dia kata ni makan ni kokok jadi cerdik. Cerdik apa? Bangla yang pergi jual di sana. Nampak tak? Maknanya tempat tu. Jadi Nabi Muhammad dibawa ke Palestin tu nak cerita apa? Ni wahai orang Arab, Nabi Muhammad pergi tempat kamu ni. So tergambar di fikiran Nabi Muhammad, oh jadi apa nama, tergambar di fikiran orang Arab, Muhammad macam dia disebut-sebut. Betul lah. Sedangkan zaman tu tuan-tuan sekalian, WhatsApp pun tak ada. Zaman tu kamera apa pun tak ada. Zaman tu tak ada siapa pun poster bawa ke apa nama surat pun tak ada. Tak ada zaman tu. Macam mana Nabi Muhammad boleh cerita? Nampak tak? Kebenaran Isra' wal Mi'raj itu yang pertama. Dan yang kedua tuan-tuan sekalian, kenapa Nabi SAW di-Isra' dan di-Isra'kan di apa nama di Palestin? Kerana Allah Ta'ala nak menunjukkan bahawasanya itulah kiblat yang pertama umat Islam sebelum berpindah ke Masjidil Haram. 16 bulan tuan-tuan sekalian selepas disyariatkan solat, Nabi SAW menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Kan? Lepas tu barulah kembali ataupun berbalik kepada Masjidil Haram lepas 16 bulan dah. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga tuan-tuan sekalian, kerana Palestin ataupun Masjidil Aqsa itu adalah tempat para nabi yang terdahulu. Ramai nabi diutuskan di situ. Nabi Ibrahim pernah di Palestin, Nabi Ishaq pernah di Palestin, Nabi dan nabi-nabi yang lain, Nabi Ayub, Nabi Yaqub pernah di Palestin. Banyak nabi-nabi di Palestin. Maknanya Nabi Muhammad pun akan dibawa ke situ. Dan yang keempat, kenapa di Palestin? Kerana disitulah tempat pertabalan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan nubuwah khatamin nabi wal mursalin. Pertabalan Nabi. Dah nabi-nabi yang terdahulu dah ada Nabi Adam, Nabi apa semua. Bukankah Nabi Muhammad dia solat di Masjidil Aqsa? Bila dia solat di situ, dia jumpa tak semua para nabi duk ada dalam tu? Nabi jumpa. Dan para nabi pula, Jibril kata Muhammad dipersilakan jadi imam. Menunjukkan apa? Itu satu penghormatan dan pertabanan kepada Nabi Muhammad untuk menjadi nabi akhir zaman. Tidak ada nabi selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Lepas tu pula, kenapa di Masjidil Aqsa? Kerana nak bagi tahu kita Masjidil Aqsa adalah tempat air mata dan perjuangan.
Pasal apa? Tempat air mata dan perjuangan. Kerana Nabi Muhammad sebelum di Isra' dan di Mi'rajkan, Nabi Muhammad bermain dengan air mata. Pasal apa tuan-tuan? Kerana disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Sebelum daripada Nabi Muhammad dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad dua berita yang tidak menggembirakan Nabi. Yang pertama, bapa saudara Nabi meninggal, Abu Talib. Bila dapat bapa Nabi meninggal, tuan-tuan, Nabi kata apa dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim? Nabi kata, "Ayya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah." Wahai pak saudara, sebutlah la ilaha illallah. Inilah kalimah yang kau perlukan di sisi Allah. Tapi bapa saudara Nabi tidak menyebut kalimah tu. Nabi berasa sangat, tuan-tuan sekalian. Kalau bahasa saya dia kata ghalat sangat, tahu ghalat. Ghalat ni berasa mengkelan. Mengkelan tu bahasa saya ya. Bahasa apa? Bahasa terkilan. Tu jumpa dah perkataan Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahasa terkilan. Bahasa tak masuk Islam. Tuan-tuan, kita ni kalau ada kawan-kawan, kita berkawan dia dengan dia bukan orang Islam, contoh dia macam tu. Tapi dia daripada kecil duk berkawan dengan kita, cuma kita putih dia agak kelam sikit. Kan? Dia mungkin nak orang India ke apa, contoh macam tu lah. Tapi dia duk berkawan dengan kita sekolah sekali. Lepas tu bila waktu petang kita pergi mengaji Quran, dia pun ikut pergi mengaji Quran. Mak dia suruh pergi mengaji. Mak dia kata ni mutu pergi ikut Ali pergi mengaji. Pergi mengaji juga. Sampai tok guru mengaji pun duk tengok dia ni pasal apa, nampak senja satu macam ni. Gelap satu macam. Sampai dia boleh bahasa Jawi, boleh bahasa Quran ni dia boleh bahasa, cuma dia tak memeluk Islam macam. Tiba-tiba bila dia meninggal, tuan-tuan, kita terkilan tak? Allahu Akbar, kata mutu ni, ya Allah, aku kenal dia dulu ni. Bahasa Jawi dia boleh baca, surah Jawi dia boleh baca, Quran ni dengar Fatihah dia boleh perbetul siapa salah. Tapi sayangnya bila dia meninggal dia tidak sebut la ilaha illallah. Kita rasa terkilan tak, tuan-tuan? Terkilan. Macam tu juga Nabi Muhammad. Pak saudara dia jaga dia, Abu Talib jaga dia, mempertahankan dia. Tiba-tiba Abu Talib meninggal tidak menyebut kalimah la ilaha illallah. Terkilannya Nabi SAW. Allahu Akbar. Nak abang apa, tuan-tuan? Hidayah Allah itu amat mahal. Innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, kamu tak boleh nak bagi hidayah kepada orang yang kamu sayang. Walakinnallaha yahdi may yasha. Allah Ta'ala akan bagi hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Maksud dia apa, tuan-tuan? Kita tak boleh nak ajak orang mai ke surau. Tuan-tuan yang hadir, ramai-ramai ni, tuan-tuan yang hadir malam ni ke surau ni, ini adalah hidayah daripada Allah. Tak ada siapa pun paksa, tuan-tuan sekalian. Jawatan kuasa pun tak bagi, tak mengugut. Tuan-tuan ada ugut kah? Siapa yang tak hadir ke surau tak dapat dah beras minggu depan, ada kan? Tak ada. Pasal hadir ni pasal apa? Hidayah Allah. Kalau tak hadir pun itu hidayah Allah. Kenapa? Cuma mana Tuhan tak bagi kita hadir? Yang penting apa, tuan-tuan? Bukan hak kita nak bagi hidayah kepada orang, tetapi kita hanya menyampaikan jalan untuk nak menemui hidayah daripada Allah. Satu. Peristiwa yang kedua apa, tuan-tuan? Khadijah. Selang kata dalam cerita tu ataupun dalam sirah tu menyatakan bahawa 6 hari ataupun ada riwayat lain kata sebulan lepas daripada tu. Ada yang kata 6 bulan selepas daripada tu. Sayyidatina Khadijah, isteri Nabi SAW meninggal. Allahu Akbar. Yang ni lagi sedih, tuan-tuan. Kita bini kita habang kat kita, kata ni abang, ayah Cina ni cuti lama, kata saya nak balik rumah anak, saya nak pergi ziarah rumah anak di Johor ni, boleh tak boleh? Kita kata apa kat dia, tuan? Berapa lama? 2 bulan kot. 2 bulan kita kata. Balik-balik, kalau dia pergi betul 2 bulan, kita balik-balik tak ada orang lah. Oh tuan-tuan, bini tak ada ni kacau. Tapi bini ada yang tu yang kita duk bergaduh dengan dia, betul tak? Marah dekat dia. Dia demam, tuan-tuan sekalian, duk batuk waktu tidur. Kita marah dia, apa yang batuk kat abang ni? Pergi tidur di luar. Tidur di luar. Bini pun tidur di luar. Tapi kalau kita demam, tuan-tuan sekalian, dia tidur tak tidur? Dia tak tidur Pasal apa? Duk sapu minyak Tok Saad belakang kita. Kan abang, oh kita pun batuk lah. Allah abang, oi sabar abang lah, pelan lah sikit, sakit lah, marah dia pula. Tu dia duduk sapu belakang kita tu. Allahu Akbar, tabarakallah. Tuan-tuan, cuba dia tak ada 2 minggu sudah makan Maggi kita, singki pun tersumbat lepas tu.
Sungguh kan, tersumbat singki. Mula-mula tak apalah naik motor, lepas tu naik motor kawan, lepas tu dah dia mula nak jadi pelik dah. Lah sekali tuan-tuan duk tuntun mutu, awak tak naik mutu, tak tahu aku pun tak tahu naik motor macam mana. Pasal apa? Mak haji tak ada 2 minggu dah. Mula pakai kasut letak di kaki, lah kali kasut duk sangkut di telinga. Pasal apa? Mak haji tak ada punya pasal. Oh kacau tuan sekalian. Isteri tak ada ni tempat luahan. Walaupun bini ni dia bukan boleh buat apa pun kat kita. Tuan-tuan macam main malam ni kan, saya ceramah lajak sampai pukul 12 ke apa, balik duk marah kat bini. Ustaz mana dia panggil sampai pukul 12. Bini kita tak apalah sesekali. Alah kamu pun sonok sangat dengan ustaz tu, marah kat bini pula kan. Bini pun senyap, bila cakap senyap pula, salah dia juga. Tuan-tuan sekalian kan, jadi itulah pengarang jantung kita yang tu lah tiba-tiba meninggal. Tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar. Nabi SAW, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bila Aisyah, tapi Nabi ni dia selalu sebut depan isteri-isteri dia yang selepas dia menikah daripada Khadijah, antara dia Sayyidatina Aisyah. Nabi duk sebut tentang Khadijah ni sampai Aisyah ni cemburu. Dia ni muda, duk sebut Kak Jah lah kot noh. Dia panggil apa lagi? Kak Jah lah. Kata Kak Jah dulu kalau buat cucuk kodok dengan ayam kopi sedap lah ya Allah. Tapi dah meninggal dah, tak apalah. Bini hak tua, bini muda pun tak berasa sangat. Tapi Aisyah cemburu. Aisyah kata, apa yang ada pada perempuan tua itu sedangkan kamu telah digantikan dengan orang yang lebih baik daripada dia? Aisyah kata macam tu. Tuan-tuan, bila Nabi dengar macam tu, Nabi marah. Nabi kata, wahai Aisyah, tidak ada siapa pun yang boleh menggantikan tempat Sayyidatina Khadijah. Tak ada siapa pun boleh ganti. Pasal apa tuan-tuan? Kerana dia adalah wanita yang pertama yang beriman kepada aku di kala orang mendustakan aku. Tuan-tuan, Nabi SAW dapat wahyu yang pertama di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi turun dalam keadaan sejuk Nabi ni. Jibril pergi peluk Nabi, Iqra ya Muhammad. Nabi kata, ma ana biqari'in, aku tak erti nak baca apa dalam Gua Hira. Sejuk tuan-tuan. Turun balik ke rumah Khadijah, ketuk pintu Khadijah, buka pintu, zamiluni Khadijah, selimut aku Khadijah. Khadijah ambilkan selimut dia, selimut Nabi Muhammad. Khadijah tanya Muhammad, kenapa ni? Nabi Muhammad kata apa? Aku berjumpa dengan Jibril. Waktu tu disebut sebagai namus. Aku berjumpa dengan namus. Dia cerita, kata aku akan diangkat menjadi Rasul. Apa kata Khadijah tuan-tuan? Sadaqta ya Muhammad, benarlah kamu Muhammad, aku beriman kepada kamu. Tuan-tuan, bukan mudah isteri kita nak percaya. Tuan-tuan ni pun ni, kalau balik lambat sekali, balik balik lambat, balik surau, betul ke? Dia tanya macam tu. Nampak dia tanya betul ke? Tambah tuan-tuan pula nak balik, nak buat sejuk gedik macam tu ke? Kata buka, cepat. Pasal apa bang? Aku naik motor, tiba-tiba ada satu orang pakai jubah putih, janggut putih, serban putih duk peluk aku. Kata, wahai haji, engkau diangkat menjadi Rasul Panglima Garang. Dia kata, tuan-tuan nak balik abang kat bini kah? Kata aku jadi Rasul. Nah, nama Nah lah bini dia tu. Nah, agak-agak saya beriman dengan Rasul Panglima Garang. Bini dia kata betul kah? Tak ada pasal. Bini pun masuk dalam bilik, dia tengok WhatsApp keluarga, dia habang ke anak-anak dia, tolong ambil emak sekarang, ayah kamu sudah sakit teruk, dia kata. Tidak sekalian. Lepas tu dia pun pelan-pelan duk sembunyi benda-benda tajam apa semua, dia sembunyi sehari takut perut dia kena kerat. Kena katam 16 mampu dengan Tok Haji ni. Sekalian, kita balik lambat sikit pun dia tanya, betul ke balik daripada surau ni? Abang jangan nakal, dia kata kat kita lagu tu. Padahal kita semayang surau tu tuan, sampai pecah kepala-kepala. Allah tabarakallah. Yang tu tak ada tuan, sedih. Lepas tu yang ketiga, pasal apa? Amul hus, sedih pasal apa? Kerana di saat itu Nabi SAW disuruh untuk berdakwah di Taif, tapi ditolak dengan dakwah Taif. Hikmah dia Nabi SAW berdakwah di Taif, nak cerita apa tuan-tuan? Di Taif tu tempat adik-beradik. Kadang-kadang hikmah ni apa? Adik-beradik kita di antara orang-orang yang lawan kita sendiri, itu hikmah dia. Nabi SAW, Abu Lahab. Siapa dia Abu Lahab ni? Pak saudara Nabi. Abu Lahab ni pak saudara Nabi, disebut sebagai Abdul Uzza. Dialah di antara penentang yang paling kuat lawan Nabi SAW.
Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan dengan adik-beradik ni, kalau silap sikit, kalau boleh bermaaf-maafanlah. Sebab akhir zaman memang keadaan dia macam tu. Dengan adik-beradik, dengan abang, dengan kak, kita renggang. Tapi dengan kawan-kawan kita rapat. Jadi kita tak mau benda tu terjadi kepada kita. Jadi hikmah dia bila pergi ke Taif, walaupun adik-beradik ramai, belum tentu yang ramai itu akan menerima ajakan dan juga dakwah daripada kita. Itu hikmah dia. Bila Nabi pun bersedih, tuan-tuan sekalian, dan di saat itu juga Nabi SAW dan umat Islam waktu tu yang terima Islam ni duk kena penentangan PKPB yang pertama. Tuan-tuan PKPD bukan PB. D ni diperketatkan. Pergerakan apa? Kawalan diperketatkan. Orang Islam tak boleh pergi ke mana, ada duit tak boleh pergi ke mana, nak keluar daripada Mekah tak boleh. Tuan-tuan, berapa banyak yang meninggal bukan tekat kena PKPD tapi kena bunuh. Bilal bin Rabah kena seksa. Khabbab bin Arad kena bakar hidup-hidup. Sumayyah, Zinirah, Ammar bin Yasir, tuan-tuan pernah dengar cerita-cerita tu, macam mana Sumayyah disula daripada kemaluan, keluar daripada mulut satu besi. Uthman ibn Affan ditangkap masuk dalam tikar dan juga dibakar hidup-hidup, tapi alhamdulillah dia hidup. Ramai lagi tuan-tuan sekalian yang kena PKPD dan juga kena, orang kata apa, kena penentangan yang seperti itu. Sebab itulah Nabi dia dipujuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu hikmah dia. Nabi dipujuk oleh Allah Taala, bawa Nabi Muhammad berjumpa di Masjidil Aqsa dengan para nabi-nabi yang terdahulu. Bila Nabi jumpa mereka, korang-korang apa tuan-tuan sekalian, Nabi dapat rasa nabi-nabi yang lain juga mereka ada ujian masing-masing. So bila berkongsi cerita ujian masing-masing, tidakkah dia meringankan bebanan ujian yang ada dekat kita? Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan pun pergi kedai kopi, kalau isteri ni dia jenis duduk mulut, ya Allah tabarakallah, mulut isteri ni, jin pun tak ada dalam rumah kita. Pasal apa? Jin pun takut. Pasal bini mulut, kalau dia ceramah ni, jin ni sampai berdarah telinga. Tuan sekalian, sungguh Allah, ada satu nak cerita pula kisah nak habis dah ni. Tuan nak dengar kisah jin dan telaga buruk. Pernah dengar kisah tu? Kan? Orang tak berani pergi telaga tu tuan-tuan sekalian. Jadi Tok Haji ni satu hari orang nak lempak dia masuk dalam tu. Kan? Dia takut pasal apa, dalam telaga tu ada satu jin. Jadi dia pun tiba-tiba terlempar dalam telaga tu. Bila dia terlempar ataupun orang pergi lempak dalam telaga tu, bini dia duk pergi cari. Bila bini dia cari tuan-tuan sekalian, cari jumpa dia dalam telaga tu. Betul orang tanya, ada jumpa jin? Tak jumpa. Pasal apa? Pasal bini aku pergi, dia kata dengan jin-jin tu berlari daripada telaga tu. Tak boleh. Allahu Akbar. Contoh tu marah kat saya pula. Okay. Kan kita ni kalau ada masalah, kita pergi berjumpa dengan orang di kedai kopi, betul tak? Sambil duk minum kopi, kata, nampak sedih apa? Dia kata, bini aku lah, mulut, ya Allah. Dia kata, aku pun serupa. Serupa. Oh iya kak. Jadi korang sikit bebanan. Macam itulah Nabi Muhammad pun dengan para Nabi yang lain. Korang sikit bebanan. Jadi lepas tu dia dibawa pula bertemu dengan para Nabi yang diberi ujian, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampailah berjumpa dengan Nabi, berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Itu di antara hikmah dia. Dan antara hikmah di Palestin. Baik tuan-tuan, 2-3 minit lagi saya nak masa. Palestin, kita berhenti dekat tu lah, kita tak ada habis lah. Kita berhenti dekat tu. Palestin ni juga tuan-tuan sekalian, dia merupakan bumi mahsyar. Nanti kita akan berhimpun di situ. Bumi mahsyar. Kata Maimunah maulatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aftina fi Baitul Maqdis ya Rasulullah, fatwakan kepada kami Baitul Maqdis. Apa kata Nabi? Ardul mahsyar. Nabi kata bumi Palestin itu adalah tempat perhimpunan mahsyar. Nanti kita akan berhimpun di situ. Dan juga mansyar, dia juga merupakan bumi yang terjadinya kebangkitan. Waktu tu semua orang akan dibangkitkan di situ. Ada dua yang kata dua pemahaman muhaddis. Yang pertama, di situ akan ada kebangkitan Islam di sana, di Palestin. Dan yang kedua, kita akan dibangkitkan. Di situlah kita akan dibangkitkan selepas daripada kita meninggal. Tuan-tuan sekalian, itu pemahaman yang kedua, tapi ditaifkan. Kemudian Nabi kata apa? Utuhu, datanglah kamu. Fasalluhu fihi. Kalau kamu pergi ke Baitul Maqdis, maka solatlah di dalam sana. Bila pergi sana, jangan lupa sembahyang. Tuan-tuan, kita ni pasal kita turis, kita tidak akan diganggu. Papa Israel takkan kacau kita. Yang dia duk kacau orang Palestin saja.
Pasal apa dia tak kacau kita? Itu siasah, itu politik mereka. Mereka akan tunjukkan kepada orang luar, kata, kamu datang ke sini aman, tak ada masalah. Betul tak? Kalau kita pergi ke sana, kita pergi umrah ziarah, kita balik-balik main, kata haji boleh masuk Masjid Al-Aqsa, boleh, kata boleh sembahyang, tak ada apa. Kan? Ni gambar saya selfie dengan tentera Israel semua dia ni. Kan? Ni tunjuk kat gambar kat polis Israel tu, dah polis dengan senapang, kita takut. Dia senyum kat kita, selfie, kita tak tahu apa dia selfie. Oh, come on, dia pun, kita pun tangkap gambar selfie, kita balik main cerita apa ustaz duk cerita macam-macam, kata tentera Israel teruk lah apa bagai, kita ada apa pun dengan saya ni, nampak ni saya selfie gambar, tak ada apa pun. Kan? Siap dia nak cium muka saya lagi tentera Israel, cuma saya tak bagi dekat dia kata saya bukan geng kunyit, dia kata. Tuan-tuan nampak tak? Pasal apa? Itu siasah. Macam orang lah, kalau jiran kita duk bergaduh dengan jiran kita, kita pergi cerita kat orang, jiran aku teruk, tiba-tiba satu hari kawan kita datang rumah kita, dia parking depan rumah jiran kita, dia dengan jiran kita buka pintu, pergi mana? Pergi rumah sebelah. Oh ya kak, saya nak parking sini, boleh? Boleh, tak ada masalah, sila. Jadi bagus pula. Jadi kawan kita sudah cakap dekat kita, dia kata apa? Dia kata hang kata jiran hang teruk, okey je, aku sembang okey je. Nampak? Siapa yang salah? Kita ke jiran kita? Nampak tuan sekalian? Itu siasah. Dia nak abang kata apa? Kalau dia tidak buat baik kepada turis, macam mana dia nak jaga negara Palestin? Itu yang kata perangai orang Palestin Yahudi ni. Dengan orang luar dia cuba buat baik, supaya kita bawa balik cerita, kata apa? Israel cukup bagus. Itulah yang dikatakan kalau orang-orang pergi. Jadi kita boleh pergi tuan-tuan sekalian, semayang dalam tu. Dan Nabi kata apa? Ketika mana Maimunah ditanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, fa inna salatan fihi, Nabi kata sesungguhnya semayang di dalamnya ka'alfi salatin fi ghairih, kamu dapat pahala seperti mana 1000 kali kamu semayang di tempat-tempat yang lain. Tuan sekalian, semayang di dalam Masjidil Aqsa 1000 kali kita semayang di tempat-tempat yang lain. Okey? Kemudian Maimunah ditanya, ara'aita illam astati' an tahammala ilaih, ya Rasulullah, macam mana kalau kami tak mampu nak pergi, kan kami tak mampu, duit pun tak ada ya Rasulullah, macam mana? Nabi kata apa? Fatuhdi lahu zaitan, kalau macam tu kamu berikan kepada mereka zaitan. Zaitun ni apa dia tuan-tuan? Buah zaitun tu dalam bahasa Arab disebut sebagai minyak. Yusraju fihi faman fa'ala dhalik fahuwa kaman atahu, bantulah Palestin. Nabi sebut dulu, maknanya sampai sekarang ni tuan-tuan, kita kena bantu Palestin sampai bila-bila. Kena bantu ni apa? Seolah-olah kita menghidupkan, kita memberi minyak untuk mereka menghidupkan lampu-lampu di sana. Baik, jadi perkataan zaitun di situ menunjukkan bahawasanya Palestin ini adalah bumi umat Islam. Dia tidak boleh dikatakan bumi Papua Israel, Papua Yahudi kata itu bumi mereka. Sedangkan ini alamat ataupun tanda kata Palestin adalah bumi umat Islam. Allah Subhanahu wa taala disebut dalam surah Watin wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Baik tuan-tuan sekalian, yang ni satu lagi di antara keterkaitan dengan hadis ni. Watin wazaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Betul tuan-tuan sekalian? Itu terjemah dia. Wa hadzal baladil amin, watin wazaitun wa turi sinin, dan demi bukit Sinai ataupun bukit Tur Saina di Mesir. Wa hadzal baladil amin, dan ini adalah balad ataupun negara yang aman, iaitulah di Mekah dan juga Madinah. Selesai pemahaman macam tu. Betul tak betul? Rupanya tuan-tuan sekalian, ada ulama tafsir kata apa? Ini menunjukkan negara umat Islam ada 4 di situ. Yang pertama watin. Watin ni maksud apa? Tempat buah tin. Buah tin ni banyak di mana tuan-tuan sekalian? Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Watin ni banyak di negara sebelah Iraq. Buah tin. Maknanya Iraq itu negara umat Islam ke ataupun tidak? Negara umat Islam. Satu. Lepas tu pula watin wazaitun. Zaitun itu adalah buah-buah yang banyaknya di negara-negara Syam, termasuklah Palestin. Pasal Palestin ni dia termasuk negara yang ada dalam negara Syam. Dulu sebut Syam. Syam ni apa tuan-tuan sekalian? Palestin. Lepas tu apa lagi? Lebanon. Lepas tu apa lagi? Jordan. Lepas tu satu lagi apa dia? Kan Syria disebut Syam. Maknanya di situ ada banyak buah zaitun.
Tu petanda ayat Quran tu. Tafsir Isyari menyatakan sedemikian. Wa turi sinin, itu satu lagi Tur Saina, iaitulah negara umat Islam. Apa dia? Di Mesir, tuan-tuan sekalian. Ada bukit Tur Sina tu. Wa hadzal baladil amin, dan juga ini adalah balad yang aman. Di mana? Iaitulah di Mekah dan juga Madinah, juga negara umat Islam. Palestin duduk di mana? Di negara Syam. Palestin apa buah paling banyak? Buah zaitun, tuan-tuan sekalian. Maksud dia, Palestin adalah negara umat Islam. So sekarang ni, pasal apa orang-orang Israel kata negara tu adalah bukan negara orang Islam? Orang Islam sendiri pula pergi kata itu bukan negara orang Islam. Yang ni tidak boleh terima. Kerana apa? Kerana hadis Nabi, ayat Quran mengisyaratkan perkara itu. Dan yang seterusnya, watini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin, nak cerita kepada kita itu di antara negara-negara para nabi yang disebut sebagai ulul azmi pernah bertapak di situ. Kan, kalau negara Iraq, siapa dia tuan-tuan? Nabi Nuh alaihi salam pernah duduk di Iraq, maknanya dia membawa risalah Allah, makna itu negara Islam. Lepas tu zaitun di Syam. Syam siapa yang duduk? Tuan-tuan, di Palestin siapa duduk? Nabi Ibrahim yang duduk di Palestin. Lepas tu siapa dia lagi? Anak-anak Nabi Ibrahim juga duduk di Palestin, Ishak, Yaqub dan sebagainya. Maknanya itu adalah negara umat Islam. Wa turi sinin, iaitu Mesir. Siapa dia? Nabi Musa alaihissalam, ulul azmi. Lepas tu siapa dia lagi? Wa hadzal baladil amin, Nabi Ibrahim ada di situ, Nabi ulul azmi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berada di situ, dia sebagai Nabi ulul azmi. Boleh faham tak sekalian? Angguk pun tak apa nak mau dah ni. Pasal apa dah teruk dah ustaz. Ni 10 minit ustaz lajak 4 minit. Kami pun tak tahu dah yang mana kaki kiri, yang mana kaki kanan. Pasal apa? Pasal lengah teruk dah. Okey, kalau macam tu saya nak berhenti dah tuan sekalian. Last sekali saya nak abang apa tuan-tuan? Cerita tentang Baitul Maqdis ni juga dalam ayat Quran yang saya bacakan tadi, Allah Taala sebut itulah di antara dia Baitul Maqdis. Jangan kita lupa sampai ke hari ini. Jangan kita lupa. Man jahaza ghazian faqad ghazza, kata Nabi. Siapa yang membantu kepada negara yang sedang berperang untuk mempertahankan negara, mereka sedang berperang hari ini, maka dia seolah-olah seperti berperang juga. So kita bantulah tuan-tuan. Bantulah, tetapi bantu pun perlulah melihat saluran yang benar. Yang tu. Jadi kalau ada orang nak minta duit untuk Palestin ke apa semua ni, tengok dulu, cek dulu. Bukan kita nak buruk sangka, tidak. Sebab apa? Sebab ada yang kata ada, orang kata apa? Ada penyelewengan berlaku dan sebagainya. Kita tak kisahlah benda tu, sebab Allah Ta'ala tak tengok semua tu. Janji bagi sudahlah. Tapi kita nak kalau boleh biarlah sampai kepada al-mustahiq, iaitulah orang yang berhak untuk nak menerima dia. Boleh faham tak sekarang? Baik. Aqulu qouli hadza, kita pun tidak tu. Boleh nah? Macam tak bagi balik ya. Tak apa, tahun depan saya main lain, tahun depan saya main lain insya-Allah kan. Kalau tak main tahun depan mungkin 20 tahun lagi saya main. Kan? Kita pun tidak tu nah. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita. Saya pun seorang pun tak pernah ada dah. Kan? Kan, terima kasih banyak-banyak di atas sokongan tuan-tuan sekalian. Masya-Allah, tabarakallah. Saya akan bawa cerita tuan-tuan ni sampai ke mana-mana insya-Allah. Kan, cerita apa tuan-tuan ni, orang paling ramai ni saya ceramah ni semua ni, rasa seronok lah ya Allah. Tuan-tuan pun tak ada lena, tak ada seorang pun tahu lena, tidur tak ada langsung. Allah duk mata duk lagu tu, tak tahu faham ke tak, saya tak tahu. Yang tu ya. Dulu di Pulau Pinang kan saya pernah ada lagi cerita sikit lagi. Ni lah. Tuan-tuan, di Pulau Pinang dulu saya kuliah Zuhur bulan Ramadan kan. Saya pun dia panggil saya, tuan-tuan fahamlah kalau kuliah Zuhur bulan Ramadan macam mana kan. Ustaz pulun ceramah sampai nak putih orang tengkok ni, hak depan ni dia tidur juga, terangkat kaki-kaki. Betul tak tuan sekalian? Saya pun kebetulan saya pergi, ada depan saya ada 20 orang pakai baju hitam, kola merah, mata duk jegel macam tu kat saya. Saya ceramah apa semua ni, tuan-tuan tanya faham ke tak? Buat keren ni. Saya buat lawak senyum pun tak. Saya kata okey lah. Saya duk ingatkan staf depan ni, staf apa nama hospital Pulau Pinang lah kan, waktu Zuhur tu. Sebab saya buat lawak pun tak gelak, saya tanya pun tak angguk saya tu. Habis cakap siapa depan ni? Depan ni Bangladesh Ustaz. Bangladesh kata kat saya. Patutlah pun hampa dia jegel mata macam tu. Depa kata kami nak tidur pun kami tak faham. Depa kata kami nak jawab pun kami tak faham. Jadi saya harap tuan-tuan yang ada di hadapan saya bukan Bangladesh
Kan? Masa tak tidur, selalunya orang Melayu ni tidur layu, nama pun layu, tidur lah tuan sekalian, dengar ceramah panjang macam ni pula. Lepas tu tak ada siapa pun saya tengok tuan-tuan pergi mangkit, pergi keluar, aku nak kencing, nak terberak, tak ada. Kau tuan-tuan pakai kencing atas kapet masjid ni dah bah. Ya Allah, Allahu Akbar, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua tuan-tuan sekalian. Kan? Aqulu qali hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.